Rentasan berita edisi 1016, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Usah diikut rentak musuh. Inilah permainan politik kotor UMNO. Apa cerita dengan Pandora Papers? Abu Chimpeng bukan main dibantah Cina Komunis pula yang diberi tanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam satu perlawanan di mana peraturan di mana letaknya tiang gol ditentukan oleh satu pihak yang akhirnya membawa kekalahan kepada pihak yang tiada kuasa, siapakah yang perlu dipersalahkan? Wajarkah kekalahan itu diletakkan di atas bahu kapten pihak yang kalah itu seorang diri? Demikian jika kita mahu membuat analogi kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Bilot Lee Chin Chen. Chin Chen menuding jari ke arah pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menuntut Presiden Keadilan untuk meletakkan jawatannya dan juga jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Itulah yang disuarakan tanpa memberi cadangan siapa yang beliau inginkan untuk mengambil alih jawatan yang sukar itu. Kenyataan Chin Chen itu umpama menambah garam pada luka keadilan yang baru saja kalah semua calonnya di pilihan raya negeri Melaka. Justru tidak hairan jika pemimpin akar umbi keadilan berang. Jom Channel meneliti respons pemimpin-pemimpin keadilan dan tertarik dengan kenyataan Ketua Penerangan Keadilan Selangor, Halimi Abu Bakar dan Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim. Halimi berkata ahli komponen Pakatan Harapan tidak perlu melatah dan tidak bertanggungjawab mengikut rentak musuh sehingga menggugat perpaduan dalam Pakatan Harapan. Keputusan pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini sememangnya memberi tamparan hebat kepada Pakatan Harapan. Namun perlu diperingatkan setiap keputusan yang telah dibuat adalah berdasarkan konsensus bersama kesemua pimpinan dalam gabungan Pakatan Harapan dan bukannya keputusan individu. Jadi adalah sangat tidak wajar mana-mana pimpinan dalam komponen Pakatan Harapan untuk menuding jari kepada Ketua Pembangkang seorang diri seolah-olah segala keputusan dibuat atas kehendak beliau semata-mata. Jangan hanya menjulang nama Anwar Ibrahim ketika beroleh kemenangan tetapi dipijak apabila menghadapi kekalahan, tegasnya dalam satu kenyataan. Sebaliknya, kata Halimi, Pakatan Harapan perlu melakukan perubahan khususnya dalam strategi memenangi hati pengundi luar bandar dan anak muda serta bagaimana untuk menggalakkan pengundi luar pulang untuk mengundi. Menurut beliau, perkara-perkara tersebut merupakan antara faktor utama kekalahan pada pilihan raya negeri Melaka. Halimi menyifatkan kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Bilot itu kebudak-budakan, tidak wajar, merugikan dan ianya hanya menampakkan kebodohan diri sendiri. Apatah lagi, anda hanya akan menjadi suara kepada pihak musuh Pakatan Harapan. Peliharalah hubungan sesama parti komponen dalam PH dan jangan sampai anda dijadikan alat dan dipergunakan oleh musuh, tegasnya. Kata Halimi, Parti Keadilan Rakyat Negeri Selangor menyeru kepada semua pimpinan dan akar umbi Pakatan Harapan di peringkat negeri maupun pusat untuk terus merapatkan saf dan menumpukan seluruh tenaga serta perancangan gerak kerja untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kekalahan di Melaka hendaklah diambil pelajarannya dan seterusnya dibuat kajian mendalam bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti, ujarnya. Dalam pada itu, pilihan raya negeri Melaka tidak boleh dianggap sebagai kembalinya rakyat kepada Barisan Nasional sebagaimana propaganda yang ditiupkan oleh media arus perdana. Menurut Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, pilihan raya negeri tersebut dirancang sedemikian rupa untuk menutup mulut pemimpin Pakatan Harapan yang biasanya mampu mengumpulkan puluhan ribu rakyat dalam ceramah-ceramah umum.
Katanya prosedur operasi standard SOP berkempen terlalu keras dan mendenda berpuluh ribu ringgit para petugas kempen Pakatan Harapan, sedangkan para petugas tersebut datang membantu dengan wang peribadi, tidak sebagaimana petugas Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Hassan menegaskan tanpa ceramah dan kempen rumah ke rumah yang menjadi tradisi Pakatan Harapan, menerangkan manifesto tak ada apa yang boleh dilakukan dalam pilihan raya negeri kali ini. Bukan tidak pandai menari, lalu lantai dikatakan tinggi rendah. Pilihan raya negeri Melaka ini sesungguhnya suatu pilihan raya yang tidak bebas dan tidak adil. Barisan Nasional sekarang jadi kerajaan di peringkat pusat. Barisan Nasional menguasai radio dan televisyen kerajaan iaitu RTM. Barisan Nasional baik UMNO atau MCA atau MIC menguasai media akhbar arus perdana. Televisyen swasta juga dikuasai oleh pihak UMNO, kata Hassan di Petik Suara Keadilan. Bagaimanapun menurut Hassan, Pakatan Harapan tidak ada media seperti yang dimiliki Barisan Nasional. Pakatan Harapan masuk pilihan raya dengan mulut tidak boleh bersuara dan tangan diikat ke belakang. Juga kaki dia belenggu dengan SOP yang ketat. Pemimpin UMNO dan Barisan Nasional banyak wang. Setakat RM1 juta, RM2 juta itu semacam duit petty cash sahaja. Apalah sangat kompaun RM1,000 atau RM2,000 atau RM10,000 denda atau kompaun melanggar SOP kempen kepada para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi calon serta petugas pilihan raya Pakatan Harapan begitu bimbang dan takut jika kena kompaun. Bila melihat pilihan raya ini dibuat dengan sengaja dalam keadaan pandemik COVID-19 di mana rakyat masih bimbang akan keselamatan kesihatan mereka daripada jangkitan dan tidak pulang mengundi. Memang ini situasi yang dikehendaki oleh Barisan Nasional. Semakin kurang pengundi Melaka yang duduk di luar negeri pulang mengundi, semakin baik bagi mereka, katanya. Menurut beliau, jika kerajaan Barisan Nasional berterusan mahukan pilihan raya sebagaimana di Melaka, maka mereka sebenarnya telah memusnahkan demokrasi di Malaysia kerana tidak ada negara di dunia yang melaksanakan SOP kempen seketat Malaysia. Pilihan raya negeri yang penuh muslihat untuk kalahkan pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, adalah bertentangan dengan prinsip asas demokrasi yang menjamin hak setiap pengundi melaksanakan hak mereka untuk mengundi tanpa sebarang ancaman, termasuk ancaman COVID-19. Hak calon-calon yang bertanding untuk bebas berkempen dengan menemui rakyat atau pengundi secara langsung adalah asas kempen dalam demokrasi. Prinsip ini dinafikan di Melaka melalui SOP Kementerian Kesihatan Malaysia yang didekrikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi apa yang Barisan Nasional boleh banggakan dengan menang melalui pilihan raya yang tidak bebas dan adil ini? Soalnya, kempen secara atas talian bercanggah dengan prinsip demokrasi, pilihan raya yang adil dan bebas. Justru Pakatan Harapan kalah, salah siapa? Anda nilailah sendiri. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad melahirkan kekecewaan kerana serangan terhadap kepimpinan dilakukan oleh pihak orang kita yang mahu pemimpin mengikut katanya sahaja. Golongan ini tidak sedar bahawa tindakan mereka hanyalah menguntungkan musuh Pakatan Harapan, iaitu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Beliau tidak setuju bahawa Pakatan Harapan kalah kerana logo yang tidak dikenali. Menurutnya, Perikatan Nasional juga menggunakan logo mereka yang lebih baharu tetapi diterima oleh pengundi pada pilihan raya negeri Melaka. Khalid berkata ada yang buat analisa ikut suka hati sendiri, bukan berdasarkan fakta. Bila kalah, dia kata sebab tak ikut cakap dia, ujar Khalid. Aku dah cakap dah, jangan pakai apa ni. Kalau pakai lambang ini, jangan pakai lambang Pakatan Harapan. Dan bila kita kalah, maka dia salahkan kerana tak ikut cakap dia lah. Dan begitu juga dengan soal apa yang dikatakan katak politik lah, apalah dan sebagainya. Beliau juga menafikan bahawa kekalahan Pakatan Harapan berpunca daripada calon-calon katak. Katanya itu adalah persepsi yang dicipta oleh musuh Pakatan Harapan kerana beliau tidak pernah menggunakan istilah katak berprinsip dalam tulisannya. Menurut Khalid lagi, beliau sudah menjelaskan isu tersebut, namun mereka yang hanya mahu pemimpin mendengar kata-katanya terus memainkan isu ini. Sedangkan kata Khalid, parti Bersatu itu parti katak. Calon dari Perikatan Nasional adalah katak. Malah mereka berasal dari UMNO, melompat ke Bersatu, kemudian melompat keluar dari Pakatan Harapan dan membuat Perikatan Nasional. Kita nampak sekali lagi Perikatan Nasional pun dapat undian tinggi. Sedangkan Perikatan Nasional ni Parti Bersatu, Peribumi Bersatu, PPBM tu, Parti Bersatu tu parti katak.
Dah lah semua parti tu lompat. Dan yang mana menyertai dia pun asalnya lompat daripada UMNO masuk dalam PPBM. Dan selepas itu PPBM pula lompat keluar daripada PH. Itu memang parti katak tapi dapat juga undi. Lalu maka teori-teori ini dia tidak berdasarkan kepada fakta. Tetapi dua daripada calon mereka telah mendapat kemenangan. Pimpinan dah bincang dan buat keputusan setelah mengkaji dari semua sudut. Kamu cuma melihat dari sudut kamu, kehendak kamu sahaja. Adakah kamu bertujuan menimbulkan masalah? Soalnya, kata Khalid, apabila pimpinan sudah membuat keputusan, sudah berhujah, semua penyokong harus berpegang kepada keputusan dan menegaskan mereka yang ingin memberi pandangan harus perolehi fakta, tetapi tidaklah seperti walaun tidak betul pun ikut sahaja. Janganlah bila kalah terus kata sebab pemimpin tak dengar cakap aku. Kalau macam itu, hebatlah awak, sindir Khalid tanpa menyebut nama individu yang dikritiknya. Dan berkata demikian dalam program Jom Channel Bicara Khalid Samad siri 133 PRN Melaka pengajaran sebenar malam kemarin. Untuk rekod, UMNO juga menampilkan calon katak iaitu Datuk Muhammad Jailani Khamis yang dahulunya menang atas tiket keadilan. Dengan bantuan jentera UMNO serta prosedur operasi standard SOP yang ada kalanya tidak munasabah dan berat sebelah, calon katak Perikatan Nasional dan Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi yang mereka tandingi. Khalid mendakwa UMNO pakar dalam memecah belahkan parti lawannya dan mengimbas kembali bagaimana UMNO memecah belahkan Pakatan Rakyat menerusi layanan kepada PAS sehingga ada yang sudah menjadi jutawan dalam usia yang muda. Ustaz-ustaz yang jadi kaya raya, saya tak nak sebutlah nama dia, tapi yang dulu mantan Setiausaha Agong, yang muda lagi tapi dah jadi kaya raya, kerana dibina dan dibangunkan oleh UMNO untuk nak dapatkan persetujuan daripada PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Ni kepakaran UMNO. Dia tak boleh tambah kekuatan dia, dia lemahkan lawan dia. Betul. Namun Pakatan Harapan berjaya dibentuk dan mengambil alih Putrajaya. UMNO menghasut bersatu supaya berpecah dan melantik Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Semuanya sudah menjadi sebahagian daripada sejarah hitam negara ini. Malang sekali. Kerajaan Mahyadin, serangan COVID-19 semakin dahsyat. Kerajaan Mahyadin yang dipenuhi kakistokrasi gagal menangani pandemik tersebut. Kes COVID-19 mencanak naik, pelabur lari, ekonomi merudum, Kerajaan Perikatan Nasional dicanang sebagai kerajaan gagal oleh UMNO dan menjatuhkan Mahyadin. Kesemua kebejatan ini harus didedahkan kepada rakyat agar mereka dapat membuat pilihan yang terbaik dan bukan berdasarkan emosi. Bagaimana caranya? UMNO memiliki kekuatan 3M iaitu Machine, Money and Media. Pakatan Harapan tidak mempunyai satu pun daripada tiga kekuatan tersebut. Yang ada hanya tekad untuk menegakkan sebuah kerajaan yang baik, telus, berintegriti dan amanah. Jom Channel sudah berkali-kali mencadangkan supaya kita memperkasa media yang sedia ada. Namun cadangan itu dilihat tidak penting kerana masing-masing sudah ada media kononnya. Contohnya Suara Keadilan dan Roket Kini yang memaparkan berita berhubung pemimpin dan kegiatan parti politik masing-masing. Hanya Malaysia Deadline dan Jom Channel yang agak berbeza kerana isinya bukan hanya dari Parti Amanah atau untuk Parti Amanah semata-mata. Malang sekali setiap media bergerak insilos tanpa kolaborasi menyebabkan mesejnya tidak sampai kepada sasaran. Jom Channel mengalu-alukan dan amat menghargai jika Pakatan Harapan mempunyai media lengkap yang saling menghubungkan antara komponen parti di dalamnya. Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bertanya apakah perkembangan siasatan dan tindakan kerajaan berhubung isu Pandora Papers. Pertanyaan tersebut dilontarkannya semasa perbahasan mesyuarat penggal keempat Parlimen Malaysia pagi tadi. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan menghalang tindakan pihak berkuasa terhadap mana-mana individu yang disebut dalam pendedahan Pandora Papers berkenaan pemilikan aset keuangan luar pesisir. Namun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junadi Jaafar menjelaskan bahawa bukanlah menjadi satu kesalahan
di bawah Undang-Undang Malaysia bagi mana-mana individu yang mempunyai akaun luar pesisir. Tindakan hanya akan diambil sekiranya terdapat bukti berkaitan salah laku jenayah mana-mana individu atau syarikat yang sedang memiliki saham di luar negara. Kenyataan Wan Junaidi seolah-olah meletakkan bahawa pendedahan Pandora Papers yang mendakwa beberapa warga Malaysia menyembunyikan wang, pelaburan serta hartanah di luar negara sebagai sesuatu yang bukan menjadi kepentingan kerajaan untuk menanganinya. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dikatakan akan menyiasat isu berkenaan. Tetapi bagaimana pula dengan komitmen pihak kerajaan? Mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 selepas potongan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP pada mendapat fail cukai pendapatan. Mereka akan dikenakan penalti cukai yang berat jika gagal berbuat demikian. Siapakah mereka? Mereka adalah penduduk di negara ini yang bekerja makan gaji seperti penjawat awam dan pekerja swasta. Namun ahli perniagaan, politik dan warga kayangan dengan mudah menyimpan dana di luar negara dan tidak membayar cukai. Pandora Papers merupakan satu lagi pendedahan oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ sebagaimana pendedahan yang pernah dibuat sebelum ini iaitu Offshore Leaks 2013, Panama Papers 2016 dan Paradise Papers pada tahun 2017. Dalam pendedahan Pandora Papers, ICIJ hanya menyenaraikan siapa yang pernah atau yang sedang memiliki saham atau menjadi pengarah dalam syarikat di luar negara ataupun offshore. Secara dasarnya, penggunaan akaun luar pesisir bukan satu kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia, kata Wan Junaidi dalam jawapan balas bertarikh 3 November lalu. Wan Junaidi berkata struktur keuangan Malaysia dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia melalui Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 Akta 758, Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013 Akta 759 dan Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 Akta 731. Justru aktiviti penguatkuasaan dan pematuhan transaksi wang ke luar negara adalah tertakluk di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil dari Aktiviti Haram 2021, AMLA, Akta 613 dan akta berkaitan yang merangkumi langkah pencegahan terhadap kegiatan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, pemindahan dana melalui saluran tidak rasmi dan pengisytiharan mata wang di pintu masuk keluar negara. AMLA dikuatkuasakan oleh agensi-agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM sebagai pihak berkuasa berwibawa di bawah AMLA sentiasa bersedia memberi bantuan dan sokongan kepada agensi-agensi tersebut. Manakala aktiviti keuangan luar pesisir Malaysia dikawal selia oleh Labuan Financial Services Authority atau Labuan FSA melalui penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Keuangan dan Sekuriti Labuan 2010, Akta 704 dan Akta Perkhidmatan Keuangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010, Akta 705. Nampaknya undang-undang negara sudah lengkap seperti yang tertulis di atas kertas. Tetapi, seperti kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, negara kita begitu lembap, penguatkuasaannya begitu lemah dan leceh apabila wang berjuta ratusan bilion ringgit didakwa dibawa ke luar negara seperti didedahkan melalui Pandora Papers. Difahamkan Anwar sudah memberi maklumat kepada SPRM. Tetapi apa seterusnya selepas itu? Media sebelum ini membentik Pandora Papers yang mendedahkan ratusan pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah dilapor menyembunyikan wang dan pelaburan mereka dalam hartanah, kapal persiaran dan aset lain sepanjang 25 tahun lalu. Ini didedahkan menerusi 12 juta fail yang dimiliki 14 firma di serata dunia. Apabila Zulkifli, seorang ahli parlimen, masih bertanya-tanya mengenai isunya, ini bermakna masih tiada apa-apa tindakan tuntas yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membawa kembali wang tersebut dikala negara sedang mengalami kekurangan pendapatan. Siapakah yang akan menanggung kesengsaraan akibat kelembapan siasatan ini? Rakyat biasa yang jujur dan cintakan negara. Masihkah anda ingat semasa pilihan raya negeri Melaka, kecoh kononnya Pakatan Harapan mempromosi komunis dan membawa balik abu mayat Ketua Parti Komunis Malaya, PKM Chin Peng.
Tiba-tiba sehari selepas pilihan raya negeri Melaka, keluar pula berita Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS akan bekerjasama dengan syarikat dari China Komunis untuk menanam durian Musang King di atas tanah seluas 4,046 hektar yang terletak di negeri Pahang. Menurut pengerusi NAFAS, Datuk Zamri Yaakob yang juga abang kepada Perdana Menteri Tebuk Atap 2.0, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagi menjayakan usaha tersebut, pihaknya akan membeli tanah seluas 8,498.4 hektar milik sebuah syarikat di negeri Pahang. Selain durian Musang King, kita juga akan menanam nangka madu dengan kerjasama syarikat dari China tersebut. Kerjasama tersebut akan dimuktamadkan menerusi Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU 25 November ini dengan disaksikan oleh Perdana Menteri, katanya, seperti dipetik utusan online. Katanya durian Musang King dan nangka madu tersebut akan dipasarkan ke negara Arab dalam masa 3 hingga 4 tahun selepas proses penanaman. Negeri Arab mana yang akan membeli durian Musang King dan nangka madu itu, ya? Mengapa tidak kerjasama sahaja dengan negara Arab berkenaan untuk menanam durian Musang King dan nangka madu itu? Bukankah itu lebih mendekatkan lagi negara pengeluar dengan negara pengguna apabila mereka terbabit sama dalam pengeluaran? Lagipun PAS boleh memberi sijil patuh syariah kepada perusahaan penanaman durian Musang King dan nangka madu bersaiz mega ini. Kerajaan pun sudah ada duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, iaitu Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Senang kerjanya. Carian Jom Channel mengenai respon netizen serata-rata berang mengenai usaha kerajaan yang kononnya benci sangat dengan DAP, iaitu Sekutu Pakatan Harapan, kerana mempromosi komunis dan membenarkan Abu Chimpeng dibawa pulang. Gerombolan Tebuk Atap ini lupa bahawa Menteri Dalam Negeri di era Pakatan Harapan ketika itu ialah pengerusi Perikatan Nasional sekarang, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Berita syarikat dari China Komunis akan bekerjasama dalam penanaman durian Musang King dan nangka madu ini turut dikongsi oleh netizens di laman Facebook bernama Semangat Padi yang mempunyai seramai 17,500 ahli. Antara yang memberi komen dalam perkongsian berita tersebut ialah ahli kumpulan berkenaan Muhammad Zulhanis Yusof, mengingatkan bahawa isu bendang belum selesai. Kini hendak membuka ladang lain pula. Duk kalut ke Musang King pula. Bab bendang pun duk jadi bubur caca lagi, tak selesai. Duk try hak lain pula. Dari Musang King elok keluar buah, semua jadi buah Jebong King. Tempelaknya. Seorang lagi, Muhammad Zain, secara serius mencadangkan NAFAS memberi benih Musang King kepada petani. Suruh NAFAS bagi benih Musang King kat petani. Sama. Tanam kat batas bendang, rajin sikit pi bendang sendirnya. Seorang lagi kumpulan yang memakai nama Samion Mion mencelah elok berbenar cadangan tu. Idea siapalah, ya? Geliga benar otaknya. Boleh dibuat batu cincin, syabas. Seorang lagi ahli grup tersebut, Mansur Ali, berkata, patut tahun ini baja lambat hantar daripada duk kira pokok durian pula. Sementara itu, ahli grup yang bernama Syafiq Rashid menyeru supaya pentingkan rakyat negara ini. Perkemaskan yang ada, tak perlu sampai melibatkan negara luar. Kalau kita tak pandai negotiate, jangan berurusan dengan orang licik. Bukan durian yang diorang fokuskan, fikirkan. Dalam pemerhatian Jom Channel, keahlian grup Semangat Padi adalah orang muda. Justru sebelum membuat keputusan dan kesimpulan bahawa petani adalah golongan tua dan orang muda tak minat pertanian, Zamri selaku pengerusi NAFAS kena turun ke lapangan, bukan duduk dalam bilik berhawa dingin sambil mengutamakan NAFAS syarikat asing dari negara komunis sehingga menyempitkan NAFAS 900,000 ahlinya sendiri. Berita dikongsikan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih-Bersih turut melahirkan kritikan yang sama. Teringat pula Jom Channel kepada seloka emak Sirendang. Baik budi emak Sirendang, dagang lalu ditanakkan. Tiada kayu, rumah diruntuhkan. Anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kena di hutan disusukan. Dagang pergi, awak terhutang. Beras habis, padi tak jadi. Jom Channel pinjam komen sinis aktivis amanah Pesara Guru Cikgu Din Sas. Komunis Cina tak apa, yang tak boleh Abu Chimpeng. Sedangkan kita tahu yang membiayai pergerakan PKM itu ialah Cina Komunis dari tanah besar Cina. Kasihan sungguh kepada petani-petani yang lambat menerima baja dan dipinggirkan. Inikah pentadbiran Melayu Islam? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.